Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. 살림성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamindai Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian, sesi ke-54. Dalam khotbah lepas, saya telah menerangkan cara dinosaur digoda oleh syaitan. Dinosaur berasa cemburu terhadap kerup. Oleh sebab kerup sentiasa mengiringi Adam, kerup sentiasa berusaha bersama dengan Adam. Kecemburuan dinosaur semakin meningkat dan mencapai tahap hampir menjurus kepada kejahatan. Syaitan sentiasa memerhatikan Taman Eden dan segera menyedari perubahan dalam peribadi dinosaur. Syaitan terus-menerus menghantar gelombang pemikiran yang tidak benar kepada dinosaur. Akhirnya dinosaur mula menerima pemikiran yang dihantar oleh syaitan. Selepas itu dinosaur terpedaya oleh delusi oleh syaitan bahawa jika dinosaur makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mereka akan menjadi seperti kerup. Akibatnya dinosaur meminta izin daripada Adam untuk makan buah itu. Adam menerangkan kepada dinosaur sebab mereka tidak sepatutnya makan buah daripada pokok itu, tetapi dia tidak dapat meyakinkan mereka. Dinosaur mula mencari peluang untuk makan buah daripada pokok itu. Setelah menenangkan semuanya sehingga bahagian ini dalam khotbah yang lalu, saudara-saudara yang saya kasih, dalam kalangan kanak-kanak, ada sekelintir lebih cenderung melakukan sesuatu apabila mereka dilarang oleh ibu bapa. Maksud saya, kanak-kanak lebih cenderung untuk melanggar larangan. Sebagai contoh, seorang ibu memberikan amaran kepada anak lakinya, jangan bermain dengan mancis. Kamu mungkin membakar seluruh rumah ini. Kemudian si ibu keluar. Jika anak itu berasa sangat ingin tahu, dia mungkin secara nakal bermain dengan mancis untuk menyalakan api. Namun begitu, kadang-kadang api mancis itu menyebabkan kebakaran. Walaupun dinosaur telah diberi amaran oleh Adam, dinosaur tidak dapat mengawal fikiran mereka seperti kanak-kanak ini. Kawasan tengah Taman Eden, tempat pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat terletak, merupakan kawasan larangan. Adam dan Hawa dibenarkan untuk memasuki kawasan itu, tetapi kerup menjaganya supaya tiada apa-apa pun yang dapat memasukinya. Oleh itu, tidak mudah bagi dinosaur untuk mendekati pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Pada suatu hari, Adam membuat lawatan berskala besar ke bumi. Biasanya Adam tidak membawa banyak kerup bersamanya. Sebahagian daripada kerup akan menemani Adam, manakala lain kekal menjaga Taman Eden. Namun begitu, hari itu merupakan hari yang agak istimewa. Adam membawa semua kumpulannya untuk melihat tempat di mana dia akan membina sebuah struktur untuk melambangkan otoritinya di bumi. Dia juga membawa kerup yang menjaga pusat Taman Eden. Dinosaur tidak melepaskan peluang ini untuk makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Seorang ketua dinosaur dan beberapa dinosaur lain bersama-sama menuju ke pusat Taman Eden. Mereka memasuki kawasan larangan dan bergegas ke pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Namun begitu, sebelum dinosaur sempat sampai ke pokok itu, mereka telah dihentikan oleh Tuhan. Oleh itu, rancangan dinosaur gagal. Dinosaur telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan menceroboh kawasan larangan itu, walaupun dinosaur tidak sempat makan buahnya. Perkara ini menimbulkan murka Tuhan. Bukan saja dinosaur yang memasuki kawasan larangan itu, malah seluruh populasi dinosaur telah dikutuk. Sebab Tuhan menumpahkan kemukaannya ke atas semua dinosaur adalah kerana semua dinosaur terlibat dalam pelanggaran itu. Semua dinosaur lain mengharapkan agar ketua-ketua mereka berjaya makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dan menjadi seperti kerup. Mereka berharap pemimpin mereka akan berjaya. Itulah sebabnya Tuhan menghukum bukan saja dinosaur yang menceroboh Taman Eden, tapi juga semua dinosaur yang lain.
Lalu Tuhan mengumpulkan dinosaur ke dalam sesuatu seperti jaring dan memindahkan dinosaur ke tempat lain di bumi. Roma 6 ayat 16 menyatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mempersembahkan dirimu kepada seseorang dan mentaatinya sebagai hamba, maka kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati? Jika anda melakukan dosa, anda menjadi hamba kepada dosa, yang bermaksud bahawa anda menjadi hamba kepada musuh, iaitu iblis. Oleh sebab dinosaur mentaati syaitan dan menjadi hamba kepada syaitan, dinosaur tidak lagi boleh tinggal di Taman Eden." Sekarang, adakah sesiapa antara anda yang mungkin berfikir seperti ini? Dinosaur tidak makan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Mereka hanya menceroboh kawasan larangan. Bukankah terlalu keras untuk mengusir semua dinosaur daripada Taman Eden? Tidakkah lebih baik jika dinosaur diberi amaran keras dan diampuni? Namun begitu, tidak banyak gunanya mengampuni mereka kerana hal ini berkaitan dengan perkara di Taman Eden. Taman Eden harus dijaga sebagai tempat yang bebas daripada kejahatan. Oleh sebab tiada kejahatan yang dapat diterima, apa-apa yang berhubung dengan kejahatan tidak boleh berada di Taman Eden. Tuhan menciptakan Taman Eden sebagai tempat rohani yang bersih dan suci. Dia menciptakannya bukan untuk tujuan pemupukan manusia seperti bumi ini. Taman Eden bukan tempat di mana seseorang atau sesuatu memahami kejahatan dan berubah. Taman Eden hanyalah sebuah tempat di mana semua kehidupan dilindungi oleh kasih kurnia Tuhan. Jika sedikit saja kejahatan dibenarkan, kejahatan boleh merebak dengan cepat kerana ia merupakan tempat rohani yang belum dibangunkan. Bara kecil pun boleh menyebabkan segalanya terbakar. Hari ini bukan masalah kecil apabila sesuatu telah menerima pengaruh daripada syaitan di dalam Taman Eden seperti ini. Tambahan pula, keingkaran dinosaur terhadap perintah Tuhan bukanlah suatu kebetulan. Dinosaur telah menerima pemikiran diberikan oleh syaitan untuk tempoh yang lama. Hari ini membuatkan lebih mustahil bagi Tuhan untuk membenarkan dinosaur terus tinggal di Taman Eden. Selain itu, dinosaur tidak diciptakan untuk dipupuk seperti manusia. Dinosaur bukan makhluk yang dapat menyedari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar walaupun mereka diampuni. Tidak seperti bumi, Taman Eden bukan tempat untuk mengalami relativiti. Untuk mencegah sebarang kejahatan daripada terdapat di Taman Eden, Tuhan sepenuhnya menghapuskan sebarang peluang wujudnya kejahatan di sana. Oleh sebab itu, apabila Adam dan Hawa kemudiannya tidak taat, mereka juga diusir ke bumi. Sudah tentu terdapat ketentuan pemupukan manusia dalam peristiwa itu. Ada satu lagi perkara yang perlu anda fikirkan. Taman Eden ialah tempat yang dikelilingi oleh cahaya. Jadi bagaimana roh kegelapan iaitu syaitan dapat bekerja di sana dan bagaimana dinosaur boleh menerima pengaruhnya? Walaupun seseorang tinggal dalam persekitaran cahaya, keputusan akhirnya bergantung pada individu itu, sama ada dia memilih cahaya atau kegelapan. Persekitaran memang penting, tetapi apa yang lebih penting ialah sama ada seseorang itu lebih menyukai cahaya atau kegelapan. Walaupun seseorang berada di tempat yang dikelilingi oleh cahaya, jika dia mempunyai sifat kegelapan dalam pemikiran dan hatinya, dia masih boleh berhubung dengan roh-roh jahat. Dia dapat digerakkan oleh syaitan. Sebagai contoh, Tuhan melindungi tempat ini, iaitu bait suci Tuhan, dengan tembok api Roh Kudus serta angkatan syurga dan malaikat-malaikat. Namun begitu, apabila anda berada di dalam tempat ini, adakah anda bebas sepenuhnya daripada sebarang kerja syaitan? Ada orang yang sesat dalam pemikiran mereka sendiri semasa beribadat, dan ada pula yang menghakimi serta mengutuk orang lain ketika mendengar firman. Selain itu, ada juga yang menerima arahan daripada iblis dan melakukan perbuatan badani, seperti bergaduh di dalam bait suci Tuhan. Walaupun pekerjaan Roh Kudus sangat kuat di dalam bait suci dan Tuhan melindungi dengan cahaya, masih ada orang yang menerima pengaruh syaitan atau iblis. Hal ini berlaku bukan kerana Tuhan tidak melindungi mereka, tetapi kerana mereka membenarkan hubungan dengan roh-roh kegelapan melalui ketidakbenaran dalam hati mereka. Sekalipun anda belum disucikan dan pemikiran jahat datang,
Jika anda segera menolaknya, maka hubungan dengan syaitan akan terputus. Namun begitu banyak orang tidak menolak pemikiran itu, sebaliknya menerimanya. Lantas ia pun berkembang menjadi perkara badani atau perbuatan badani. Dinosaur tinggal di Taman Eden yang dikelilingi oleh cahaya. Namun begitu, dinosaur tetap memperoleh sifat kegelapan dalam hati mereka. Apabila syaitan menghasut dinosaur, mereka tidak menolaknya, tetapi menerimanya. Saudara-saudari dalam Kristus yang saya kasihi, selepas Tuhan memindahkan dinosaur ke bumi, Adam tidak dapat melawat bumi untuk suatu tempoh masa. Tuhan tidak membenarkan Adam bertemu dengan dinosaur. Bagaimanakah Adam menghadapi peristiwa dinosaur ini? Saya telah memberitahu anda bahawa dinosaur adalah seperti haiwan peliharaan bagi Adam. Dinosaur itu telah melakukan kesalahan besar. Murka Tuhan tercurah ke atas dinosaur, lalu dinosaur diusir ke bumi. Bagaimanakah perasaan Adam tentang hal ini? Adakah dia berasa sedih dan terluka? Sepatutnya begitu. Tetapi Adam tidak berasa begitu. Atau adakah dia berasa sedih kerana dinosaur tidak mendengar kata-katanya? Adam tidak marah. Dia tidak berasa sedih maupun terluka. Boleh dikatakan bahawa orang yang tinggal di Taman Eden hampir-hampir tidak mempunyai perasaan seperti kesedihan, duka dan kemarahan. Mereka mungkin ada perasaan seperti gembira dan teruja. Tapi mereka tidak tahu betapa bahagian perasaan itu kerana mereka tidak mempunyai perasaan yang berlawanan dengan kegembiraan. Adam tidak dapat berasa sedih terhadap peristiwa dinosaur kerana dia tidak pernah mengalami kesedihan yang merupakan lawan kepada kegembiraan. Walaupun dia tahu tentang kegembiraan dan kesenangan, dia tidak pernah merasai perbandingan. Jadi dia tidak tahu sama ada kegembiraan itu benar-benar kegembiraan atau tidak. Atas sebab itulah dia tidak merasai emosi yang berlawanan. Saudara-saudari yang saya kasihi, jika anda merasakan bahawa anda mengasihi seseorang, anda menganggapnya cinta kerana anda juga pernah berasa benci. Oleh itu anda tahu tentang pengampunan. Jika anda tidak tahu tentang kebencian, anda sebenarnya tidak dapat benar-benar merasakan sama ada perasaan itu ialah cinta atau bukan. Dalam erti kata lain, makhluk di Taman Eden tidak mempunyai konsep relativiti. Atas sebab itulah Adam tidak dapat menyedari betapa seriusnya peristiwa dinosaur itu. Dia tidak begitu merasakannya dalam hatinya. Sehingga waktu itu Adam tidak pernah terfikir untuk mengingkari perintah Tuhan. Dia bahkan tidak dapat membayangkan akan melakukan apa-apa yang sedemikian pada masa hadapan. Oleh itu peristiwa melibatkan dinosaur tidak memberikan kesan yang besar dalam hatinya. Adam menganggap hal itu tidak begitu berkaitan dengannya. Namun begitu melalui peristiwa ini, dia mula tahu apa yang akan berlaku jika perintah Tuhan dilanggar. Biarlah saya memberikan satu contoh untuk membantu anda memahaminya dengan lebih baik. Bayangkan ada seorang pelajar yang tidak pernah jatuh sakit sejak dilahirkan. Seorang rakan baiknya jatuh sakit teruk. Oleh sebab rakan baiknya sakit, dia mungkin mempunyai perasaan simpati dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat benar-benar memahami kesakitan rakannya. Dia mungkin berfikir dia sakit, dia sedang menderita. Namun begitu dia tidak dapat benar-benar merasakan kesakitan rakannya dalam hatinya. Mungkin dia pernah mendengar tentang kesakitan penyakit, tetapi dia sendiri tidak pernah merasakannya. Dengan cara yang sama, walaupun Adam menyaksikan keingkaran dinosaur, hatinya tidak benar-benar tersentuh oleh akibatnya. Dia tidak menerima pengajaran moral daripada peristiwa itu. Akibatnya Adam kemudian juga menuju jalan keingkaran. Ada satu lagi sebab mengapa Adam tidak menganggap peristiwa dinosaur itu serius. Adam berfikir, walaupun dinosaur telah diusir ke bumi, bumi juga berada di bawah kuasaku. Apabila murka Tuhan reda nanti, aku boleh melawat bumi untuk melihat mereka semula. Mungkin suatu hari nanti, aku boleh membawa mereka kembali ke Taman Eden. Adam merasa tenang dengan situasi itu. Oleh sebab fikiran Adam sebegini, dia tidak begitu risau atau sedih tentang peristiwa dinosaur.
Selepas peristiwa dinosaur itu, masa berlalu dan sedikit kerinduan Adam terhadap mereka pun lenyap. Memang benar dinosaur pernah memberikan kegembiraan dan kesenangan kepada Adam, tetapi kehidupan Adam tidak banyak berubah tanpa dinosaur. Adam masih menikmati segala-galanya dan hidup dalam keadaan yang tidak jauh berbeza daripada sebelumnya. Mungkin ada antara anda menganggap hal ini pelik bahawa Adam melupakan dinosaur. Sekarang cuba bayangkan diri anda dalam situasi Adam. Saya telah mengatakan bahawa dinosaur adalah seperti haiwan peliharaan bagi Adam. Dinosaur bukan suatu keperluan dalam hidup Adam. Dinosaur bukan makhluk yang harus sentiasa bersama Adam. Tambahan pula, Adam telah hidup tanpa memerlukan apa-apa sejak awal. Oleh itu, Adam tidak menghargai nilai sebenar semua yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, dia mengambil mudah atas semuanya. Dia tidak menghargai apa yang dimilikinya, bahkan memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh. Ini satu analogi yang baik. Katakan ada seorang budak lelaki yang dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya. Dia memiliki segala-galanya yang diinginkannya dan tidak kekurangan apa-apa. Dia dapat memiliki apa-apa mainan yang dia mahu dan sebanyak mana yang dia mahu. Dia bahkan dapat memiliki yang paling mahal dan yang paling diidamkan. Bagaimana perasaan budak ini jika salah satu mainannya hilang? Bagaimana agaknya reaksi dia? Mungkin dia akan mencarinya dan bertanya kepada dirinya, di mana dia meletakkannya. Namun begitu, jika dia tidak menjumpainya, dia akan segera melupakannya. Oleh sebab dia mempunyai begitu banyak mainan yang lain yang boleh dimainkannya, dia melupakannya. Inilah situasi Adam selepas dinosaur hilang dari Taman Eden. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan sudah pun mengetahui terlebih dahulu apa yang akan berlaku kepada dinosaur. Oleh itu, apakah sebabnya Tuhan tetap memberikan dinosaur kepada Adam? Tuhan juga tahu bila dinosaur mula berubah. Jika Tuhan mahu menghentikan dinosaur lebih awal, dia boleh berbuat demikian. Namun begitu, mengapa Tuhan tidak menghentikan dinosaur? Tuhan mahu Adam belajar satu pengajaran besar daripada peristiwa dinosaur itu. Pertama sekali, Tuhan mahu Adam tahu apakah harga yang perlu dibayar atas keingkaran. Tuhan berharap agar Adam sentiasa ingat bahawa walaupun sedikit kegelapan dibenarkan masuk, ia akhirnya boleh membawa kepada keakibat yang besar dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu, Tuhan mahu Adam mengalami secara tidak langsung betapa liciknya syaitan dalam memperdaya. Oleh itu, Tuhan berharap Adam akan mengingati peristiwa dinosaur dan mengatasi seberang godaan pada masa hadapan. Tuhan Bapa juga terlebih dahulu mengetahui bahawa Adam pada akhirnya akan tidak taat. Namun begitu, adalah benar bahawa Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk menghalang Adam daripada menempuh jalan menuju kematian dengan memberinya pengalaman ini terlebih dahulu. Hal ini supaya Adam tidak ada alasan untuk membela diri. Adam tidak boleh berkata, "Bapa, engkau meletakkan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat untuk membekuk saya, dan engkau sudah tahu bahawa saya akhirnya akan melanggar perintah. Bukankah begitu?" Tuhan Bapa telah melakukan yang terbaik untuk mengajarkan kebenaran kepada Adam, dan itulah sebabnya dia memberikan peluang kepada Adam untuk memahaminya. Tuhan Bapa telah merancang pembubukan manusia dan bersedia baginya dengan mengikuti semua langkah dan proses yang sesuai. Dia tidak meletakkan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat kerana mahu Adam melakukan dosa. Sebaliknya, Tuhan mengajar Adam cara untuk tidak jatuh ke dalam godaan syaitan. Dia mencuba untuk membuatkan Adam menyedari hal ini dan dia melindungi Adam. Namun begitu, seperti yang telah saya katakan sebelum ini, Adam tidak memperoleh banyak pengajaran daripada peristiwa besar seperti peristiwa dinosaur. Pelajaran seperti, saya tidak seharusnya mengingkari firman Tuhan seperti ini, tidak menyentuh hatinya secara mendalam. Dia tidak memahaminya dengan hatinya. Akibatnya dia akhirnya melakukan dosa keingkaran. Sama seperti yang dilakukan oleh dinosaur. Keingkaran Adam bukan kerana dia lupa firman Tuhan, tapi kerana dia tidak memahami dalam hatinya mengapa dia tidak boleh melakukannya.
Katakan seorang kanak-kanak berusia 5 tahun mengalami kejutan besar. Ibunya yang sangat disayanginya mati secara mengedihkan. Jika ibunya dibunuh oleh seseorang dan kanak-kanak itu menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah melupakan peristiwa itu seumur hidupnya. Kejutan dan kesedihan daripada peristiwa itu sangat mendalam hingga dia tidak akan melupakannya. Jika jirannya membunuh ibunya, maka jiran itu akan menjadi musuhnya seumur hidup. Kanak-kanak itu juga ada kenangan manis yang singkat. Contohnya jika dia mahu makan buah, tetapi buah itu telah mahal dan neneknya memberikan banyak untuknya, dia akan merasa gembira. Namun begitu kenangan seperti ini tidak akan kekal lama. Ia akan dilupakan selepas setahun. Bila dia sudah besar dan sendiri mampu membeli buah, perasaan gembira itu akan hilang. Keingkaran Adam bukan punca daripada kegagalan mengingkati firman Tuhan, tapi kerana dia tidak memahami dengan hatinya, mengapa ia perlu begitu. Izinkan saya menceritakan apa yang berlaku kepada dinosaur selepas dinosaur dipindahkan ke bumi. Apabila Tuhan memindahkan dinosaur ke bumi, dia tidak meletakkan dinosaur di satu tempat saja, tapi menyerahkan dinosaur. Tuhan membungkus dinosaur ke dalam sesuatu seperti jaring, lalu memindahkan dinosaur ke bumi. Katakanlah mungkin terdapat ratusan dinosaur dalam setiap jaring. Tuhan meletakkan jaring-jaring ini di pelbagai tempat di bumi. Di setengah tempat dia hanya meletakkan satu atau dua jaring, tetapi mungkin beberapa jaring atau banyak jaring diletakkan di tempat yang lain. Tuhan meletakkan beberapa dinosaur dalam satu jaring dan membiarkan di satu tempat lain, dari hanya jatuh ke seluruh bumi. Itulah sebabnya kesan kewujudan dinosaur dijumpai secara sekata di kebanyakan benua, Amerika, Asia, Afrika dan lain-lain. Bilangan jaring yang dijatuhkan berbeza-beza. Ada tempat hanya satu atau dua jaring, sementara tempat lain 5 atau 6 jaring. Itulah sebabnya fosil dinosaur terserak di seluruh dunia. Dinosaur diserakkan secara meluas di seluruh dunia. Tempat-tempat yang ditandakan dengan warna merah ialah tempat di mana fosil dinosaur ditemui. Di Korea, Jepun, Amerika, China, Australia dan juga di Afrika, Rusia, Amerika Syarikat serta Amerika Tengah dan Selatan. Kawasan-kawasan yang ditunjukkan pada skrin data ialah tempat fosil dinosaur ditemui. Anda dapat melihat bahawa dinosaur terserak luas di bumi, namun juga berkumpul di beberapa lokasi. Sekarang, adakah terdapat haiwan lain yang begitu terserak sehingga boleh hidup hampir di setiap tempat di bumi seperti dinosaur? Tidak. Tiada. Sebagai contoh, kebanyakan singa hidup di Afrika dan sebilangan kecil di India. Habitat harimau boleh didapati daripada kawasan beriklim kutub hingga ke tropika, tapi tiada di benua Amerika Utara. Haiwan hidup di kawasan yang beriklim sesuai, tapi tidak bermaksud bahawa haiwan hidup di semua kawasan iklim yang sesuai. Fosil harimau ditemui di kawasan lautan Arktik dan China. Gajah pula hanya tinggal di hutan hujan tropika dan savana. Seperti anda lihat, habitat haiwan lain tidak terserak di seluruh bumi, tetapi agak setempat. Antara haiwan, ada yang dijumpai di Amerika Tengah dan Selatan, tetapi tidak di Asia, atau dijumpai di Afrika, tetapi tidak di Amerika Selatan. Habitat sesetengah haiwan adalah terhad. 아시아에 있는 게 중남미에 없고 아프리카에 있는 게 중남미에 없고 미국에 없고 그런 게 참 많이 있잖아요.
Nampaknya ular ada di seluruh dunia, tetapi juga ada tempat yang langsung tiada ular. 전혀 없는 곳도 있습니다. Contohnya tiada ular di Guam pada awalnya kerana Guam ialah sebuah pulau 왜 di seberang 처음이니까 lautan Pasifik. 어떻게 태평양 Apakah yang akan terjadi jika seekor ular darat cuba pergi ke Guam? 나도 서식 하려면 두 마리 Ular itu akan mati keletihan di tengah perjalanan. 거기까지 어떻게 Namun begitu, 가겠어요? semasa 가다가 Perang Dunia 죽지. Pertama atau Perang Dunia Kedua, askar-askar dengan sengaja melepaskan banyak ular di Guam. Itulah sebabnya kini terdapat ular di Guam. 군인들이 Manusia lain membawa ular ke sana. 뱀을 수반이 Haiwan lain juga mesti berhijrah ke benua lain atau dibawa oleh manusia atau faktor lain untuk menemui habitat di benua yang lain. 짐승들도 Taman 마찬가지. pula haiwan seperti gajah, singa dan harimau tidak terserak ke seluruh 옮기지 dunia. 않아서 지역적이 다른 거예요. Namun begitu hakikatnya adalah bahawa dinosaur yang jauh lebih besar daripada gajah, singa dan harimau mempunyai fosil yang ditemui di seluruh dunia. 중남미 쪽에 또 분포되어 있지 않고요. Mengapakah para saintis dan ahli geologi tidak mengambil kira hal ini? 그런데 사자호랑이 코끼리보다 Bukankah hal ini 훨씬 큰 pelik? 공룡은 그 화석이 지구 전체에서 발견되고 있다는 사실입니다. 왜 이렇게 연구하는 사람들이 지질학을 연구하고 이런 걸 연구하는 사람들 왜 이런 것을 Kecuali 발견 haiwan 못할까요? Kecuali haiwan ternakan, 왜 이런 것을 tiada haiwan lain di bumi yang terserak di seluruh dunia. 발견하지 못할까요? Kecuali haiwan yang dapat terbang seperti burung. 그 이상하잖아요. Oleh itu, bagaimana mungkin dinosaur gergasi ini sahaja yang ditemui terserak di seluruh dunia? 전 세계 분포되어 있질 Mengapakah 않은데 evolusionis dan penyelidik tidak memikirkan hal ini? 그런데 어떻게 그 거대한 공룡만은 전 세계 곳곳에 분포되어서 발견이 Hal ini 되느냐 이 말이에요. membuktikan apa yang difirmankan 왜 oleh 이런 Tuhan 생각을 못하는지, apabila dia memindahkan dinosaur dari Taman Eden ke 왜 bumi. 이걸 생각을 못하는지. Dia telah mengerakkan 또 이것은 하나님께서 디노소어 공룡을 그 세로 에덴 두니아. 동산에서 지구로 옮기실 때 전 세계에 흩어 놓으셨다는 말씀을 입증해 주지요. Saya akan meneruskan penjelasan ini dalam khutbah yang akan datang mengenai bagaimana dinosaur yang diusir ke bumi berubah dan berkelakuan. Dalam khutbah yang seterusnya, anda akan belajar lebih lanjut mengenai fosil dinosaur, telur dinosaur, dan habitat global dinosaur. 왜 이렇게 됐고 화석은 왜 나오고 알들은 왜 나오고 왜 무리지어서 그쪽에 군데군데서만 이게 발견이 되고 또 전 세계 발견이 되고 하는 이유를 다 알게 된다 이 말이에요. 아멘. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, 결론을 말씀드립니다. pada kali ini saya telah menceritakan kepada anda tentang proses bagaimana dinosaur ditemui cuba memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dan akhirnya diusir ke bumi. Saya juga telah menjelaskan mengapa Tuhan memberikan dinosaur kepada Adam walaupun dia telah mengetahui lebih awal apa yang akan dilakukan oleh dinosaur. Tuhan berharap agar Adam benar-benar memahami akibat keingkaran dan menerima pelajaran yang besar daripadanya. Namun begitu, Adam mengambil pelajaran ini secara ringan dan Hawa akhirnya diperdaya oleh ular yang licik itu. Adam juga memakan buah terlarang itu dan dengan demikian melakukan dosa keingkaran. Lalu kutukan datang ke atas manusia pertama. Namun begitu bagi kita, hal ini merupakan satu berkat kerana Tuhan telah memberkati kita dengan peluang untuk dipupuk di bumi ini. Saya berharap anda juga begitu. Orang yang bijak ialah orang yang pandai mengaplikasikan kesaksian atau pengalaman orang lain ke atas dirinya. Dia tidak mengabaikannya dan dia tidak menganggapnya hanya sebagai satu memori seperti yang dilakukan oleh Adam. Bab 10 daripada 1 Korintus menyeraikan perbuatan jahat menyebabkan kebinasaan bangsa Israel. Generasi pertama di padang gurun selepas mereka keluar dari Mesir. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 6 menyatakan semua ini menjadi contoh kepada kita supaya kita tidak ingin akan kejahatan seperti mereka dahulu. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 11 menyatakan semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Saya berharap anda akan mengambil iktibar daripada peristiwa dinosaur dan memeriksa diri anda sendiri.
안 된다고. Apabila anda menemui walaupun kejahatan paling kecil sekalipun, anda tidak seharusnya mengabaikannya. Anda harus faham bahawa ia boleh berkembang menjadi kejahatan yang besar, walaupun kelihatan remeh pada awalnya. Setelah anda memahaminya, anda hendaklah berdoa dan bersungguh-sungguh sehingga anda benar-benar mengikirkannya. Kepada orang yang tidak mengikirkan kejahatan, walaupun dia tahu hal itu ialah kejahatan, Yakobus 1 ayat 23 hingga 24 menyatakan, 그 악의 모양이 온전히 벗어지기까지 불같이 기도해야지요. 그런데 악인 줄 알면서도 버리지 않는 사람에 대해 야고보서 1장 23절에 24절에 이렇게 말씀합니다. seseorang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya adalah ibarat orang berdiri di hadapan cermin, meniti dirinya kemudian pergi dari situ dan terus lupa akan rupanya. 즉 하나님 말씀에 Jika anda 익숙하다. membaca dan menghafal firman Tuhan 한 절씩 암송을 tetapi tidak 해요. mengamalkannya, 하나님 말씀 읽어요, 들어요. anda seperti melihat diri sendiri dalam cermin. Anda dapat melihat bagaimana rupa, wajah, hidung dan mulut anda melalui cermin. Namun begitu tanpa cermin itu, anda akan menjalani hidup anda dengan melupakan keadaan wajah anda. Apabila anda mendengar dan membaca firman Tuhan, anda dapat memeriksa hati anda, tetapi hanya untuk seketika. Jika anda tidak mengamalkan firman Tuhan, anda seperti orang yang hanya bercermin dari semasa ke semasa. Diteruskan dari Yakobus ayat 1 hingga 25. 곧 잊어버리죠. 거울 치워버리면 곧 잊어버려. 그래서 도를 행하지 않으면 아무리 듣고 보고 해도 행하지 않으면 바로 거울을 보는 자와 같다면 거울을 항상 뭐 보고 살 수는 없잖아요. 거울 안 보면 다 무로 돌아가 버리는 거. Diteruskan dalam Yakobus 1 ayat 25, namun demikian orang meniti hukum yang sempurna, iaitu hukum yang dapat membebaskan manusia dan melakukannya akan diberkati dalam segala tindakannya, kerana dia tidak hanya mendengar lalu melupakannya. Orang yang meneliti hukum kebebasan yang sempurna. Jika kita benar-benar ingin bebas, kita mesti hidup menurut firman. Orang yang hidup menurut firman Tuhan mempunyai sukacita yang berkelimpahan. Mereka dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan, dan kehidupan iman mereka bukan sesuatu yang sukar, tapi sangat mudah dan menggembirakan. Bukan pendengar yang pelupa, tetapi pelaku firman. Hari ini bermaksud bahawa jika anda telah mendengar, melihat atau membaca firman Tuhan, anda mesti mengamalkannya. Orang ini akan diberkati dalam segala yang dilakukannya.